Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung lagi matematik bab 9, tingkatan 2, laju dan pecutan. Okey, 9.2 pecutan. Kita akan masuk 9.2.1 pecutan dan nyah pecutan. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah menerangkan maksud pecutan dan nyah pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Okey, pecutan dan nyah pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, di sini kita nampak pecutan dan nyah pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, kadar perubahan laju dikenal pasti dengan menghitung perbezaan antara laju akhir dan laju awal. So, kalau kita nak tahu perubahan laju, kita boleh tahu daripada perbezaan antara laju akhir dan laju awal. Okey, unit pecutan dan nyah pecutan adalah seperti yang selalu digunakan adalah km per J, unit masa dia jam. Jadi kita boleh tulis dia unit pecutan km per J kuasa 2 ataupun kmJ negatif 2 atau kmJ per jam. Okey, meter per saat terhadap saat. Jadi kita boleh tulis dia M per S kuasa 2 ataupun MS negatif 2 ataupun meter per saat. Okey, seterusnya kita tengok pecutan. Pecutan ialah peningkatan kelajuan terhadap masa. Manakala nyah pecutan pula ialah pengurangan kelajuan terhadap masa. Okey, kita tengok contoh 13 dalam buku teks. Okey, sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutan. Okey, so sekarang ni kita nak tengok perubahan laju. Sebabnya dia kata tadi perubahan laju terhadap masa kan? Okey, jadi perubahan laju yang kita dapat lihat dalam soalan ni, dia kata sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Bila keadaan pegun maksudnya dia statik kat situ, jadi dia tiada kelajuan. Jadi kalau keadaan pegun dia adalah 0 km per jam. Okey, mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Jadi perubahan dia daripada 0 km per jam hingga ke 120 km per jam. Jadi perubahan laju dia adalah perubahan laju sama dengan 120 km per jam tolak dengan 0 km per jam. Jadi jawapannya adalah 120 km per jam. Ini adalah perubahan laju. Okey, jadi macam mana kita nak kira pecutan? Sebelum tu awak tengok kat sini, dia bagi dalam jam. Kilometer per jam. Tapi masa yang digunakan di sini adalah saat. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu tukar dahulu unit. Okey, jadi daripada jam kita nak tukar kepada saat. Jadi macam mana kita nak tukar? 120 km per jam sama per dengan 1 jam. Okey, jadi kalau kita nak tukar kepada saat, kita kena buat apa? Bahagi dengan 120 km. Kita bahagi dengan 60 darab 60.
Sebabnya daripada jam nak jadi saat, kita darab dengan 60 darab 60. Okey, sama dengan 0.033 kilometer per saat. Okey, so sekarang ni kita dah tukar dia kepada kilometer per saat. Okey, seterusnya kita cari pecutan. Okey, pecutan. Pecutan adalah laju terhadap masa. Jadi lajunya tadi adalah 120 km per jam. Kita tukarkan kepada kilometer per saat. Jadi 0.033 kilometer per saat bahagi dengan masa yang diambil adalah 6 saat. 6 saat. Okey, ataupun kita tulis 6 S. Okey, bila awak bahagi, awak akan dapat jawapannya adalah 0.056 kilometer per saat kuasa 2. Ataupun dipanggil 0.056 kilometer per saat Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang ke-14. Diberi gambar rajah sebuah motor dan kawasan perumahan. Okey, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal tersebut? Okey, maksudnya dia suruh cari pecutan. Okey, dia bagi laju dia daripada keadaan pegun. Okey, kalau keadaan pegun tadi maksudnya dia tak bergerak. Jadi 0 meter per saat. Okey, dan memecut secara seragam sehingga mencapai 20 meter per saat. Jadi pecutan dia adalah pecutan sama dengan perubahan lajunya adalah 20 meter per saat tolak dengan 0 meter per saat bahagi dengan masa yang diambil adalah 5 saat. 5 saat. Okey. So, tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya adalah 4 meter per saat per saat. Okey, ini adalah pecutan motosikal tersebut. Okey, kita tengok yang seterusnya. Dia cakap, selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okay, so sekarang ni kita nak tengok nyah pecutan. Tadi kita dah tahu pecutan kan? Sebabnya dia kata daripada motor tu bergerak dan brek ditekan, jadi kelajuan tu semakin slow. Okey. So macam mana kita nak cari pecutan dia? Pecutan sama dengan daripada 0 hingga 20 meter per saat. Maksudnya daripada 20 meter per saat tadi ditekan sehingga 0 meter per saat. Okey, jadi 0 tolak 20 meter per saat dibahagikan dengan masa yang diambil adalah 4 saat. Jadi awak akan dapat jawapannya negatif 5 meter per saat kuasa 2. Tapi jawapannya kita akan buang negatif ni. So jawapan dia adalah 5 meter
per saat. Okey, itu adalah pecutan yang diambil untuk motor tersebut berhenti. Okey, seterusnya kita tengok 9.2.2 penukaran unit. Okey. Standard pembelajaran adalah melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Contoh 15, kita tengok, tukarkan 420 meter per minit kepada unit km per minit. Okey, so sekarang ni kita nak tukarkan unit. Okey, macam mana kita nak tukar unit? So, kita tengok 420 meter per minit bahagi dengan minit. Sebabnya dia kata meter per minit kepada unit km per minit. Km per minit Okey. 420 meter kita bahagikan dengan minit. Ni kan, yang atas ni kita bahagikan dengan minit. Lepas tu kita bahagi dengan minit lagi satu. Okey. Daripada meter, kita nak tukar km. So, apa kita buat kalau kita nak tukar km? Kita bahagi dengan 1000. 420 darab dengan kita bahagi dengan 1000 per dengan minit. Okey. 420 bahagi dengan 1000. Kita per dengan minit bahagi minit. Okey, jadi 420 bahagi dengan 1000, awak akan dapat 0.42 km per dengan minit bahagi dengan minit. Okey, jadi kalau kita bahagi ni, kita akan tukar dia jadi darab. 0.42 km per dengan minit. Kita darab dengan 1 per minit. Kan syarat kita nak tukarkan bahagi ni, kita kena terbalikkan yang belakang ni. Jadi, kita akan dapat darab 1 per minit. So, jawapan akhir adalah 0.42 km per minit Okey. Contoh 16. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Perjalanan ke festival kebudayaan mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa balik dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dengan balik. Okey, so kita tengok pecutan semasa pergi. Okey, pecutan semasa pergi
adalah 18 kilometer per jam dengan masa dia adalah 3/4 jam. 3/4 jam. Okey, so awak akan dapat pecutan semasa pergi adalah 24 kilometer per jam. Okey, masa berkurang adalah 40%. Jadi masa berkurang dia 40 per dengan 100 darab dengan 3/4 jam. Okey, 3/4 jam. Okey, so awak akan dapat 0.3 jam. Maksudnya dia berkurang sebanyak 0.3 jam. Okey, masa yang dia ambil semasa pulang. Okey, masa dia nak pulang, masa dia adalah 0.75 jam tolak dengan 0.3 jam. Mana cikgu dapat 0.75? 0.75 ni adalah sama dengan 3/4 jam. Cikgu tukarkan kepada perpuluhan. Okey, so awak akan dapat 0.45 jam. Okey, so pecutan semasa pulang adalah 18 kilometer per jam bahagi dengan masa yang dia ambil untuk pulang adalah 0.45 jam. Okey, jawapannya adalah 40 kilometer per jam. Okey, so sekarang ni soalan dia bukan hanya pecutan tapi dia tanya beza pecutan. Okey, kalau beza pecutan maksudnya masa dia pergi tadi 24 km per jam. Masa balik dia 40 km per jam. Jadi masa akhir tolak dengan laju akhir tolak dengan laju awal. So awak akan dapat 40 km per jam tolak dengan 24 km per jam. Okey, so jawapan dia awak akan dapat 16 km per jam. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap dengan perkongsian ilmu yang cikgu bagi, awak lebih memahami untuk topik ini. Okey, terima kasih.